Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala wa la tu'assir ya karim. Allahumma ta'ala wa la tu'assir ya karim. اللهم صل ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا في دار يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di masjid ini, kita salat fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya kita mengisi masa yang lapang ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengarang kita ini, mudah-mudahan kita dapat jadikan dia sebagai bekal kita untuk di hari akhirat kelak insya-Allah. Hari ini ada dua lagi. Ada dua siaran. Satu Facebook, satu TikTok kan? Tak apalah. Asalkan untuk kebaikan, tidak apa. Kan? Okey, jadi minggu lepas ada Abang Masri tanya tentang, kita sebelum masuk kitab, kita cerita dululah. Berkaitan dengan air wuduk yang berlebihan tu. Yang mana soalan abang tu, dia kata, Abang Masri kata, ambil wuduk, kemudian air tu jatuh pada tangan kita. Kemudian sambung lagi ambil wuduk, kan? Okey. Jadi dalam bab wuduk ni kita kena faham. Kita kena faham yang pertama adalah air wuduk ni apabila air yang dah digunakan kemudian jatuh ke dalam satu bekas, kemudian bekas tu kita guna lagi untuk ambil wuduk, maka dikatakan air mustakmal, air yang sudah diguna pakai. Jadi dengan makna kata tidak sah untuk kita ambil wuduk air yang mustakmal tu, biarpun jatuh ke tangan kita. Melainkan kalau kata kita dalam satu bekas tu, dan satu cebok atau cetong tu, kita ambil wuduk, kita tuang sikit kan, ambil wuduk muka, tangan, ambil yang wajib lah. Kalau wajib satu cetong tu air tu memang cukup untuk ambil wuduk. Kalau ada lebih air dalam tu, itu tak dipanggil air mustakmal, boleh digunakan lagi untuk berwuduk. Tapi kalau dalam masalah jatuh tangan, sambung balik, tak boleh lah. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab air yang sudah diguna pakai, inilah yang dalam mazhab Asy-Syafi'i, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau ada Ustaz tengok video ni, tolong betulkanlah. Betulkanlah. Okey, kemudian persoalan yang seterusnya yang ditujukan oleh Abang Masri lagi berkaitan dengan orang bukan Islam memegang Al-Quran. Ada 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas, ingat lagi lah. Dalam Islam, bila mana orang bukan Islam nak memegang Al-Quran, maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dalam keadaan orang bukan Islam itu dalam keadaan berhadas. Macam kita ni, orang Islam, memanglah lepas sudah dengan tidur dengan isteri, memang wajiblah mandi janabah. Jadi kalau orang bukan Islam ni, tak ada mandi lagi. Tapi kalau dalam nak menghadiahkan Al-Quran kepada orang bukan Islam, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Al-Quran itu mestilah tafsirnya. Bukan dalam mushaf tu yang tidak ada tafsir itu tak boleh. Jadi kalau dalam yang ada terjemahan dibolehkan.
Itu dalam dua masalah ni lah yang ditanya oleh Abang Masri itu sendirilah. Okey. Jadi kita masukkan kitab balik berkaitan zikir di dalam masjid. Ni sedap ni. Zikir dalam masjid. Kata mengarang kitab ini itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disunatkan dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah. Banyaklah masjid zikir kepada Allah. Bukan masjid-masjid sembang. Kita itu mana lagi lah mana pun. Masjid-masjid sembang lo. Okey kan ini bisnes. Okey kan okey. Kan. Kemudian memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala daripada bacaan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Selain itu disunatkan juga untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran lah dalam masjid. Dalam masjid baca Al-Quran. Juga disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu fiqh dan berbagai disiplin ilmu syariat. Sebab itulah kalau tengok balik dalam sejarah Nabi dalam pembangunan negara Madinah, salah satunya masjid. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pendidikan. Inilah pusat pendidikan dalam penyampaian ilmu dan sebagainya. Daripada itu juga sebagai pusat kemasyarakatan, pusat pentadbiran dan sebagainya. Jadi dalam masjid ini kita gunakan sepenuhnya untuk apa? Untuk majlis ilmu. Hari-hari ada kan? Hampir setiap hari lah ada kelas, ada pengajian kan? Jadi maknanya banyaklah ilmu yang kita perolehi. Daripada duduk saja, daripada ngopi-ngopi yang tak ada tentara, baiklah kita apa? Kita belajar ilmu agama. Lagi banyak manfaat. Seperti apa? Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Taala, Surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sadaqallahu alazim. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam masjid. Maksud masjid Allah suruh apa? Allah suruh menyebut nama Allah. Zikirlah apa pun. Terpulang. Kemudian bila pada waktu pagi dan waktu petang. Pagi dan petang maknanya setiap harilah daripada mana? Daripada subuh sampailah ke malam. Waktu malam. Tasbihlah apa yang mana? Yang kita tahulah dalam masjid kan. Yang lebih-lebih lagi dalam masjid. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Masjid lelaki yang mana? Yang tidak dilalaikan dengan perniagaan. Di mana? Di kedai berjual, di pasar berjual, di mana-mana pun berjual. Kemudian tibanya masuk waktu solat. Kau tangguh. Kan? Kau tengoklah negeri-negeri lah. Bukan nak puji lah kan. Tapi memang inilah yang realitinya berlaku. Cuba saya pernah pergi di Kelantan. Kan di Kelantan. Pasal malam, maghrib hari, jam 7 begitu, jam 6.30 begitu, datang dia punya penguasa. Bawa siren. Maghrib dah masuk ni. Dia semayang. Tinggal habis. Yang jaga perempuan lah. Apa? Maknanya, jangan dilalaikan dengan perniagaan. Sebab apa? Kalau teruskan juga, memang ada habuannya. Memang ada untungnya. Tetapi, nilai keberkatan. Niaga tapi tak semayang. Memanglah untung mayak tapi Allah uji. Semayang tak? Habislah. Dan tidak pula oleh jual beli daripada mengikuti Allah dan daripada mendirikan salat dan daripada bayar zakat. Zakat siapa ada perniagaan bayar zakat. Yang ada harta lebihan tu setiap tahun bayar. Munafik tak bayar. Munafik lah. Ada apa? Ada lembu, bayar zakat lembu, binatang ternakan. Ada kerbau, bayar. Kan?
Ada emas bayar, perak pun ada. Main. Harta pendapatan pun sama juga. Yang kerja gaji setahun 100,000 kah, 150,000 kah, tak nak pergi PPZ, buat kiraan, bayar setiap bulan potongan 100. Lagi senang. Nak cari yasnaf susah sangat. Nak pergi rumah asnaf, kadang pergi rumah ada 5 biji kereta, ada 5 Astro. Rumah biasa saja, kan? Jadi lebih baik bagi kepada siapa? PPZ, biar dia orang urus, potong setiap bulan, bayar zakat. Kemudian mereka takut kepada suatu hari yang mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Bila mana? Hari akhirat lah, hari kiamat. Takutlah. Siapa? Orang-orang yang beriman tadi. Yang mana? Yang tidak lalai dengan apa? Dengan perniagaan. Kemudian apa lagi? Mendirikan solat dan sebagainya, bayar zakat lagi apa semua. InsyaAllah. Sebab apa? Dalam keadaan kita berniaga takut-takut ada yang tidak halal, kan? Sama juga kita bekerja. Bekerja dulu pansikat, sekarang tamprin, tak boleh tipu lah. Yang pansikat tu kata jam 7, jam 8 sampai. Orang kawan tolong pansikat sampai jam 10. Sampai jam 10 pansikat. Tak berkat lah tu namanya. Sepatutnya kerja 8 jam. Tolak kopi-kopi, tolak bersigut semua. Sebab apa? Kena ada amanah. Kita bekerja. Tapi kena cukup, tak cukup. Dapat gaji je, kereta rosak. Dapat gaji je, motor rosak. Itu Allah tarik balik. Allah tarik balik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Syiar apa Allah? Syiar Allah. Syiar lah perintah Allah. Mana salah jemaah, datang masjid semayang jemaah. Syiar Allah tu, Ustaz, dah boleh Ustaz kena pergi. Nanti riak bah. Riak mana apa? Mana ada riak, takkan bersombong, tak ada. Tidak ada sebab apa? Itu adalah perintah Allah semayang jemaah. Nabi dulu bakar siapa tu pergi semayang jemaah. Nabi bakar rumah laki-laki, bukan bini, laki-laki yang tak pergi semayang jemaah, bakar rumah. Ambil semua keluar, semua lari letak fuka pergi masjid. Sebab itulah jemaah ni memanglah semayang jemaah fardu kifayah, tapi laki-laki ni kena hadir lah. Datang, siapa lagi mau datang masjid? Takkan kanak pula datang masjid main. Kita pula orang tua gergitan memarah budak-budak ni main masjid, kan? Jadi laki-laki datang masjid untuk apa? Menegakkan syiar Allah. Siapa yang menegakkan syiar Allah, maka timbulnya itu ketakwaan dalam hati kita. Timbul ketakwaan dalam hati kita. Takwa. Takwa apa takwa? Takwa ni maksudnya kita takut kepada Allah. Takut dalam melakukan perkara maksiat. Itu maksudnya takut. Sebelum Allah takut. Ini akhafullah. Sebenarnya aku takut kepada Allah. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala lagi, dalam surah Al-Hajj, a'udzu syaitanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Taqallahu azim. Demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, maka dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang mana? Yang menegakkan apa-apa saja yang di sisi Allah. Mempertahankan agama Islam, mempertahankan masjid dan sebagainya. Semuanya diangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jadi untunglah siapa datang masjid, hari datang masjid jemaah ni. Tapi alhamdulillah ramai, kan? 3 saf, 4 saf, okey lah. Yang 1 saf saya 1 orang. Kemudian kami memberikan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Innama bunyatil masajida lima bunyat lahu. Masjid-masjid didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, yaitu bersujud. Itu ibadah lah, pusat ibadah, pusat dakwah. Masjid banyak dibina tapi sunyi, kan? Masjid bina banyak sana, kan? Masjid itulah masjid ni lah, lawa itu cukup indah, kan? Tapi tidak ada sembahyang jemaahnya, tidak ada majlis ilmunya, tidak ada kemasyarakatannya. Jadi apalah guna bina masjid? Sedangkan masjid ini untuk dibina untuk kita berdakwah, untuk kita beribadah dalam masjid, tapi sunyi. Sedangkan masyarakat sekeliling kenapa? Nak ilmu daripada hujung ke hujung pergi, kan? Jadi rugilah bina sampai berjuta-juta tapi masjid tak diguna pakai, ruginya. Itu dikatakan akhir zaman ni masjid dibina tapi tak ada apa langsung, tak ada apa. Kemudian diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang daripada suku kaum di pedalaman. Pedalaman ni mana kata orang asli lah, bagi kita ni orang asli lah, yang buang air kecil dalam masjid. Buang air kecil dalam masjid, bukan tahu apa-apa orang asli ni. Dalam masjid dia buang kecil. Masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wala qazari, innama hiya li zikrillah ta'ala wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid tidak sesuai untuk kencing dan kotoran. Sebab itulah anak pastikan pakai pampers yang macam mana, yang betul baru punya. Tukar yang baru. Takut apa? Takut melimpah. Perempuan sama juga perempuan. Sebab takut kekotoran, perempuan yang datang darah haid. Lelaki pun sama je. Lelaki tak datang darah haid tapi hadas besar, tak boleh masuk, haram. Sebab apa? Mengotori kawasan-kawasan masjid. Itu yang kita takut tu. Sebab apa? Masjid adalah tempat yang mulia. Kan? Jadi kena hindarkan daripada kekotoran dalam masjid. Kemudian masjid hanya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tapi kalau majlis ilmu baca Al-Quran mana boleh. Dalam majlis ilmu kita di belakang sana baca Al-Quran boleh tidak? Tidak boleh. Sebab apa? Majlis ilmu lagi besar pahalanya daripada membaca Al-Quran. Di depan ni ada majlis ilmu, belakang baca Al-Quran mana boleh. Atau mengajar Quran, Iqra dan sebagainya, cari masa yang sesuai. Yang apa? Yang memang tidak ada kelas pengajian, itu boleh. Tapi kalau ada pengajian, masa tu juga nak buat pengajian Al-Quran, maka jangan. Tangguhkan dulu. Dengan masjid ilmu, lagi besar ganjarannya. Seperti yang baginda sabdakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dianjurkan bagi orang yang duduk di dalam masjid untuk berniat iktikaf. Siapa yang niat iktikaf? Siapa-siapa lah. Tak semestinya orang tabligh. Orang biasa pun boleh iktikaf. Saya iktikaf je, mesti orang tabligh. Salah. Siapa-siapa pun boleh iktikaf. Bukan khusus, bukan khas untuk orang tabligh. Semua orang yang beragama Islam boleh masuk masjid untuk niat iktikaf. Perkara itu sah menurut pendapat kami, walaupun dia berada dalam masjid hanya untuk saat saja. 1 saat je datang masjid untuk apa? Untuk cek kerosakan. Ada aircon rosak ke, kipas rosak ke, wiring dan sebagainya. Masuk untuk tu je. Boleh niat iktikaf? Boleh, tak masalah. Walaupun sesaat pun boleh. Tapi lagi bagus, lepas tengok apa semua, semayang itu masjid sekejap, dapat pahala lagi, kan? Bahkan sebahagian sahabat kami mengatakan iktikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu dalam masjid walaupun tidak berada di dalam. Boleh lalu tepi-tepi itu, pisuk-pisuk tu ya lalu. Jadi perkara dengan masjid.
Jangan pula perkarangan masjid buat tempat bersiguk. Ada satu masjid saya pergi, masuk dalam sikit bersiguk situ. Allahu Akbar. Tak sebut mana-mana masjid. Tak sebut. Masuk-masuk situ, letak selipar, masuk dalam perkarangan masjid. Memang masuk dalam perkarangan masjid. Bersiguk dalam sana. Pengurusi pun tidak ada tindakan, AJK pun tidak ada tindakan. Masjid dikotori oleh kekotoran, bersiguk tu, asap tu. Apa ni masjid ni, orang bersiguk ni, kan? Dalam masjid, ke sini, kalau tepi-tepi sana, pulang lah, peduli lah, kan? Ni dalam perkarangan masjid, masuk, buka selipar, masuk dalam tu sikit, ada tempat orang minum air, apa semua di situ. Haram, jangan kotorkan masjid dengan asap bersiguk. Faham lah. Walaupun haram, tapi haram lagi dah masjid bersiguk. Ada. Ada orang sebut masjid ada. Ada. Kan, jadi pengerusi AJK tengoklah. Tiba-tiba kan, dah sini memanglah hantu betul. Setan masuk. Kan. Bukan tempat apa-apa, tapi memang ada berlaku dalam perkarangan masjid bersiguk. Kemudian, bagi orang yang hanya menumpang, lalu juga dianjurkan untuk berniat iktikaf agar memperolehi keutamaannya menurut pendapat tadi itu. Lalu pun boleh niat iktikaf, lalu sini-sini ya. Habis besok pun boleh. Agak-agak mau dapat niat iktikaf sikit, kejap. Kaki sikit, janganlah sampai begitu sekali. Masuk masjid lah. Masuk masjid. Atau barang tertinggal ke, niat iktikaf sekejap. Namun, akan lebih baik jika dia berhenti sebentar, kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Maksudnya dia singgah masjid sekejap, berhenti seketika. Solatlah sekejap. Dua rakaat je. Pap, cabut lari. Kalau PKP tu bukan lagi cabut lari. Masuk terus masjid boleh lari. Tengah dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pap, dengar bunyi belakang cabut lari. Azan tak habis cabut lari. PKP kan mana ada 3 orang je boleh semayang. Imam, Bilal, AJK itu ya boleh. Itu waktu subuh, maghrib, isyak lagi lah. Mana ni orang nada dia sekali, azan terus cabut lari. Okey lah, azan, dah takut sangat, larilah. Yang penting apa? Azan ada, orang tahu masuk waktu. Kan? Kemudian, dianjurkan juga untuk orang yang duduk dalam masjid agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kita dalam masjid, kita apa? Jom baca fadilat amal. Duduk baca, duduk belakang sana ada setiap hari baca fadilat amal subuh-subuh kan, apa semua kan. Isyak dah boleh. Nampak orang buat maksiat sikit marah. Apa maksiat? Tak kira salah maksiat apa sekali pun, maksiat ni banyak, sebut satu tak larat. Banyaklah maksiatnya. Mengompatkah, mengatakah kan. Jadi boleh tegur, tak ada masalah. Bukan saja di luar pergi ambush, dalam masjid pun kena tegur juga apa yang salah. Nampak orang ni buat salah dalam sembahyang, tegur. Kadang kan ada buat salah, apa dah pakai gelang, pakai rantai, haram. Dan sembahyang lagi pakai lagi rantai, tegur. Jangan tegur guna mikrofon. Habislah dia. Kan? Tu ada ciano tu, cipang tu sembahyang tu. Janganlah begitu. Tegur secara personal. Tegur. Tak boleh ni sembahyang begini. Perbuatan haram dan sembahyang lagi. Memanglah sah perbuatan pakai rantai tu. Ajimat ada dalam Islam. Tiada. Tiada ajimat mengarut je tu. Atau pakai gelang untuk perbuatan tak payah pakai. Cari alternatif lain. Orang kita ni kenapa pakai gelang untuk apa? Action je. Tunjuk temberang je pakai gelang ni. Bukannya untuk perubatan pun, kan? Kemudian, walaupun juga diperintahkan di luar masjid, lebih ditekankan dalam masjid untuk menjaga kesucian, keagungan dan kehormatan masjid. Sebagian sahabat kami mengatakan, siapa yang masuk ke dalam masjid dan tidak mampu untuk melakukan salat tahiyatul masjid kerana hadas, kesibukan atau halangan yang lain. Maksudnya dia masuk masjid, tak boleh nak semayang. Bukannya hadas besar, hadas kecil ya, terkentut ke, mau selesai pergi tandas dan sebagainya, dia tak boleh nak salat tahiyatul masjid.
Kemudian apa kata sahabat Nabi? Maka disunnahkan untuk membaca sebanyak 4 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Boleh. Tengah habis semayang kan. Habis semayang, tengah masuk ni, tiba-tiba berhadas. Maka nak mau ambil wuduk lagi. Kan? Tunggu asal mau ambil wuduk. Maka duduklah sebentar, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bolehlah. Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Perkara ini boleh sahaja dilakukan, tak ada masalah. Ada besar janganlah, ada kecil boleh lagi. Kemudian yang ketujuh, inilah menegur orang yang mengumumkan kehilangan dalam masjid atau melakukan aktiviti jual beli. Asal barang hilang, umum. Asal barang hilang, umum dalam masjid. Kemudian berjual beli dalam masjid. Hadis Nabi ni. Kita selalu buat kan. Para jemaah ada yang tertinggal, sila tuntut dia pejabat. Dia apa Nabi kata? Nabi kata, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dallata fil masjidi falyakul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza. Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan dalam masjid, tiba-tiba orang hilang iPhone dalam masjid. Hilang handphone dalam masjid. iPhone, jam tangan, Rolex kah, tablet kah dan sebagainya. Kemudian apa baca kita kata? Maka hendaklah mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Hadis Nabi ni. Asal baru hilang, tuntut. Dalam grup WhatsApp ada kadang jemaah yang sama je dalam grup tu. Qariah Lajau ke, dalam grup masjid ke, semua orang yang sama datang masjid, mana ada orang lain. Jadi orang dalam tu saya ada tertinggal, okey. Kita buat apa yang Nabi pesan. Sebab apa? Kata Nabi, kerana sesungguhnya masjid ini dibina bukan untuk ini. Bukan untuk umum barang hilang. Jadi bolehlah. Tak payah umum. Tak payah umum. Maklum saja siapa ada kehilangan. Jadi adalah orang itu mencari. Kemudian kami juga mendapatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seseorang mengumumkan kehilangan dalam masjid, siapa yang menjumpai unta merahku. Unta pula. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la wajadta innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Semoga kamu tidak menemuinya. Unta itu unta berapa harga dia sekarang? Jumpa dengan Nabi, aku hilang unta ni. Semoga kamu tidak jumpa unta kamu tu. Nabi kata. Sesungguhnya masjid-masjid dibina untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, untuk bersujud. Kita ambillah daripada hadis Nabi ni, kan? Hadis Nabi. Kita boleh maklumlah pada siapa-siapa saja kan dalam grup WhatsApp dan sebagainya ada orang yang sama aja, mesti ada. Barang kau hilang jumpa dengan pengurus dan sebagainya. Kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi di akhir kita Al-Buyu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu law arba'allahu tijaratika wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaik." Apabila kamu melihat seseorang melakukan aktiviti jual beli dalam masjid, tengok orang jual, biarpun jual barang dakwah, bagi barang sembahyang dalam masjid ni. Apa Nabi kata? Semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu beroleh keuntungan. Nabi kata, supaya kamu tak ada untung langsung, biar kamu rugi. Nabi jual tasbih, bawa balik Mekah ni kan, bawa balik Mekah, jual tasbih, jual serban, jual kitab-kitab, supaya kamu tidak dapat keuntungan, dapat laba, keuntungan. Dan apabila
kamu melihat seseorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Ini adalah hadis hasan. Kemudian menegur orang yang mengalukan syair dalam masjid, lagu kan, nasyid ke. Orang Arab ni kan suka bersyair. Suka bersyair. Apa Nabi kata? Syair yang dimaksudkan di sini ialah syair yang tidak mengandungi pujian terhadap Islam. Lagu-lagu yang mana? Yang tidak ada pujian terhadap Islam. Nasihat untuk melakukan zuhud. Anjuran kepada budi pekerti yang luhur dan sebagainya. Tidak boleh. Kita masih biasanya qasidah tu tak apalah, qasidah puji Nabi, nasyid-nasyid kan, ilahi. Yang mana? Yang ke arah mana? Yang ke arah syair tu dibenarkan. Dibenarkan boleh. Yang pasti bukan lagu rock. Yang pasti bukan lagu rock. Nanti orang fikir apa yang dibuat di masjid, ada musik-musik lagi. Jangan. Jadi fitnah pula. Kemudian yang terakhir sekali, maka kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka thalatha marat. Sesiapa yang kamu lihat melantunkan syair dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah mengoyak mulutmu. Nak lagi berlaku dalam masjid? Nyanyi lagu dalam masjid. Yang mana? Yang tidak ada memuji Islam, yang tidak ada puji Nabi, yang tidak ada puji Allah, yang tidak ada puji Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, malaikat-malaikat, apa semua. Habis. Semoga Allah mengoyak mulutmu. Habis. Nabi kata, bukan saya kata, Nabi kata. Kemudian, yang ketiga ni. Yang ketiga, masuk bab baru dalam bab azan. Bab azan. Muazzin lah. Keutamaan azan. Tengok apakah keutamaan azan. Ni yang muazzin kan dengar lah kan. Yang selalu azan ni panggil muazzin. Bilal tu Bilal bin Rabah. Keutamaan azan kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-safi awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Andai manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati selain harus dengan undian, pasti mereka akan melakukannya. Kalau lah ada orang tahu apa pahala yang ada dalam azan tu, yang ada dalam azan, pasti orang berebut azan sampai berkelahi situ. Aku mau siapa yang tahu yang azan ni, yang azan yang mana pahalanya. Kemudian berebut dalam saf yang pertama. Ini tidak hulur, masuk sajalah, tak payah hulur, masuk. Ini tidak masuk begitu, hulur, tambah hari Jumat, hulur, tak payah hulur, masuk terus. Kelebihan saf yang pertama ni tidak, kau lah, tambah belakang imam, kau lah. Sekali ada orang situ kosong, saya tak masuk. Jadi apa? Saf pertama masuk lah, tak payah hulur, masuk je. Ambil kelebihan saf yang pertama di Masjid Nabawi tu, di Mekah dan sebagainya. Itu masjid tu tutup ni, saya tengok video tu, buka terus berlari. Lumba lari. Untuk apa? Saf yang pertama sekali. Kita Malaysia tidak. Masuklah. Ulur. Kalau siapa tahulah ada kelebihan saf yang pertama tu, maka besar pahala ganjaran. Siapa dapat tahu tu. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu walahu duratun hatta la yasma'at ta'zin." Apabila panggilan untuk solat dilaungkan, syaitan lari sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak sampai mendengar suara azan. Kelebihan azan. Dengar azan terus azan. Tahu sudah 12.30 masuk azan
masuk waktu terus azan. Sebab apa? Syaitan lari terkentut-kentut. Macam kita lah tercirit, lari pergi tandas cari. Syaitan ni bila dengar azan dilaungkan, sebab itulah azan sentiasa dah, tidak pernah berhenti. Di Malaysia ke, di Thailand ke, di Jepun ke, sentiasa ada azan. Supaya apa? Syaitan ni akan lari terkentut-kentut. Tidak sampai mendengar suara azan. Sebab itulah kena azan. Ada masjid, azan. Walaupun tak ada karen, azan juga. Tak ada karen pun azan. Duduk tepi masjid tu azan. Betul. Dah ada karen. Macam mana mau azan? Azan sajalah. Zaman Nabi bila berapa azan tu. Atas menara sana tinggi azan. Dengar suara. Kenapa lah dengar suara sini? Okey lah. Kan? Dengar dalam masjid ni orang azan. Maka orang tahu masuk waktu azan. Jangan dia diam, tak ada karen. Sikit break out, malas lah aku azan, tak ada karen ni. Sakit leher aku. Jadi kena azan. Supaya apa? Itu adalah syiar Islam. Orang azan bila azan maksudnya untuk beritahu jemaah sekalian masuk waktu azan. Sebab suara kuat tu sampai belakang dengar lah tu yang mana tengah berkumpul di belakang di tandas tu, pusat center dia sana. Jadi okey azan, okey semua ambil wuduk masuk dalam masjid. Tak ada masalah. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muazzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Riwayat Imam Muslim. Leher paling panjang sekali. Bukan buat dosa pun. Azan. Dia buat azan. Leher yang panjang. Bukan buat dosa. Sebab apa? Azan dimuliakan di sisi Allah pada hari kiamat. Orang ni azan. Orang ni azan. Ada karen kan? Tiadakah? Azan. Seorang tak sedap pun azan juga. Ini tidak. Orang tak ada. Sudah satu orang tu je. Kita larang lagi. Kita pun tak pernah azan. Bagus lagi dia azan. Walaupun seorang tak sedap. Walaupun seorang tak azan. Yang penting betul. Jangan salah sudah. Salam. Wassalamualaikum. Itu. Sebab itulah walaupun dalam azan ni semua kena betul. Semua kena betul bila azan. Kan? Hayal al-falah, hayal al-falah. Apa yang palah? Boleh palah-palah? Tak ada. As-salatu khairum. Itu betul, bukan khairum. Khairum tu kirim. Jadi betulnya as-salatu khairum minan naum. Sebab itulah sebelum azan ni dia kena praktis betul-betul di rumah, jangan ada tandas di rumah. Khairum, dia khairum. Huruf kha ni tajidnya sifat huruf di halqum. Sifat hurufnya di halqum. Khairum minan naum. Azan habislah, ditanyalah. Yang tukar azan hati-hati yang muazzin ni. Tak boleh. Mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Dah sengau dah awal-awal, tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Kan? Banyak terjadi. Nak azan ni, azan suara dia sedap. So azan macam Mekah punya, di Mekah kan. Allah. Ya, semua orang boleh azan. Haji, betul. Tapi dia kena ada ilmu. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Betul. Jadi semua kena betul. Hati-hati. Kena tanya ni. Tanya dapat gaji tapi azan tak betul, salah. Allah tanya nanti.
Jamai azan saja memanglah suara sedap, tapi dari segi sebutan kita kena jaga. Sebab itu azan kena belajar dulu. Cari orang yang hebat-hebat lah. Selalu di masjid India tu. Ustaz apa tu? Lupa apa nama ustaz tu. Bilal Muazzin masjid India di Badar tu. Boleh orang hebat tu. Azan sedap. Bersebut aja pun sedap. Kena betul. Siapa mau azan, jumpalah orang yang pakar, kemudian cuba azan. Dia boleh betulkan. Tak ada masalah pun. Tambah subuh lah. Apa pula kairom ni? Sebenarnya kebiasaannya ada yang salah juga sebut. Jadi kena perbetulkan dalam bab azan. Sebab apa? Hadis-hadis tentang keutamaan azan ni sangatlah banyak. Cumanya sebut secara asasnya. Jadi nanti bolehlah praktis. Boleh jumpa saya kah? Boleh cuba bantu sikit-sikit. Nak kata pandai azan tak pandai, tapi kalau azan boleh insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Isyak pun dah masuk dah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu ala asyrafil wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.